MAS perlu ubah budaya korporat. Jadikan Semula Malaysia pusat pengembangan ilmu ahli sunnah wal jamaah. Thailand isytihar undang-undang tentera. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Berita Nasional 8 malam edisi 20 Mei. Bersama saya Fathil Hidayat Ghazali. Dan saya Nur Mazalina Muhammad Nur. Penerbangan Malaysia MAS perlu segera mengubah budaya korporatnya untuk kembali bangkit daripada krisis keuangan. Penganalisis berpendapat cadangan agar syarikat penerbangan nasional itu diswastakan dan mengubah tampuk pengurusan tertingginya tidak akan berupaya menyelesaikan pelbagai isu dalam tempoh singkat. Timbalan Dekan Penyelidikan Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran Universiti Melaya Dr. Kwek Kian Teng berkata, penswastaan MAS memerlukan dana kewangan yang sangat besar dan ia bukanlah jalan penyelesaian yang tuntas. Ujar beliau, bagi mengatasi kemeluk kewangannya, MAS perlu membuat perubahan di semua peringkat bermula dari pekerja bawahan hinggalah pengurusan tertingginya. They will have to have a change of corporate culture. I believe changing of management is not the immediate solution, but changing whatever the culture, the practices that are now being adherent in the airlines, that are maybe, that is wastages that you can cut, whatever that the management thinks is good, they should take that first. Dr. Kwek berpendapat syarikat penerbangan itu juga perlu mempunyai jawatan kuasa terdiri daripada pakar penerbangan untuk memantau dan meneliti operasi harian. Di belenggu tragedi MH370, beliau menjangkakan untuk tempoh 2 tahun ini MAS akan mengalami kadar pertumbuhan yang lebih perlahan dan ia memakan masa kira-kira 5 tahun untuk kembali pulih. It has to have a growth strategic plan. That means it has to have certain phases of growth, not just looking into just ticketing, but reworking the network, the aviation network. That means they need to collaborate, let's say, with China. Sebelum ini, laporan akhbar menyebut Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC mencadangkan agar kerajaan mempertimbang untuk menjual kepentingannya dalam MAS kepada pelabur. Syarikat penerbangan itu memiliki 7 unit perniagaan iaitu MAS, MAS Cargo, Firefly, Kejuruteraan MAS, Perkhidmatan Terminal Lapangan Terbang, Brahims Holdings dan KL Aviation Fuel Services. Daripada semua unit itu, hanya MAS iaitu operasi penerbangan utama dan MAS Cargo yang mencatat kerugian. Sementara itu, kumpulan wang simpanan pekerja KWSP menafikan laporan media yang menyatakan badan berkanun berkenaan menerbitkan atau melanggan bond bagi membiayai MAS. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan KWSP hari ini di bawah Akta KWSP 1991, ia tidak dibenarkan menerbitkan sebarang bentuk bond. KWSP berkata bentuk pembiayaan terakhir yang disediakan kepada syarikat penerbangan kebangsaan itu adalah pada tahun 1994 dan telah dibayar sepenuhnya oleh MAS pada 2004. Laporan beberapa media minggu lalu menyebut KWSP telah membiayai MAS yang kini menghadapi masalah keuangan berikutan kehilangan pesawat MH370. Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS dipanggil kali kedua oleh Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC bagi memberi penjelasan mengenai kelemahan pengurusan dari sudut penyata penyesuaian bank, daftar aset, susut aset, pendahuluan keuangan serta penyata aliran badan itu. Kelemahan itu dikesan setelah ia diaudit Jabatan Audit Negara dan dilaporkan melalui Laporan Ketua Audit Negara 2013. Ini merupakan kali kedua badan berkanun tersebut dipanggil memberi penjelasan setelah kali pertama berbuat demikian pada 22 Januari lalu. Penjelasan kali ini dibuat bekas Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Datuk Seri Kamarudin Syaraf, manakala FINAS diwakili 2 bekas ketua pengarahnya, Datuk Muhammad Mahyudin Muhammad Mustaqim yang berkhidmat dari tahun 2006 hingga 2011 dan Muhammad Najib Razak tahun 2011 hingga 2012.
Penjelasan dibuat di hadapan ahli PAC, diketuai pengerusinya Datuk Nur Jazlan Muhammad di Ibu Pejabat PAC di bangunan Parlimen. Isu penggabungan antara Jabatan Filem Negara awal tahun lepas turut memberi kesan kepada pengurusan agensi tersebut. Finas adalah merupakan statutory body, Badan Berkanun Kerajaan. Filem Negara adalah merupakan jabatan kerajaan. Jadi penggabungan dua entiti yang tidak sama ni, ya, kerana kalau Jabatan Kerajaan dia pakai sistem akaun tunai. Finas pakai sistem akaun akruan. Jadi kerana perbezaan ni, maka timbul masalah untuk nak menggabungkan akaun tersebut. Kelemahan pengurusan berkenaan menyebabkan penggunaan keuangan agensi tersebut berada pada tahap tidak memuaskan. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak memuji Majlis Perundingan Perpaduan Nasional NUCC kerana menyokong usaha beliau dalam usaha perpaduan nasional. Ia katanya adalah satu usaha yang terpuji selaras dengan hasrat satu Malaysia. Penghargaan Datuk Seri Najib kepada NUCC itu dinyatakan beliau menerusi akaun Twitternya. Dilancarkan pada 25 November 2013, NUCC diberi mandat menyediakan pelan tindakan nasional untuk perpaduan nasional dan kepaduan sosial. Majlis yang dianggotai 30 anggota itu dipengerusikan Tan Sri Samsudin Osman. Semalam, Timbalan Pengerusi NUCC Tan Sri Lee Lam Tai berkata, setakat ini majlis itu telah mengadakan 18 sesi dialog perpaduan di seluruh negara. Sebuah akhbar harian berbahasa Inggeris memetik beliau sebagai berkata 5,530 orang menyertai sesi itu dengan 1,159 orang memberikan ulasan bertulis melalui borang soal selidik yang diedarkan. Laporan awal berdasarkan hasil dialog perpaduan dan laporan status kemajuan yang dicapai ke arah pembentukan pelan tindakan perpaduan nasional akan dibentangkan oleh NUCC kepada Perdana Menteri menjelang Julai ini menurut artikel itu. Para ulama dan ilmuwan Islam perlu berusaha mengembalikan semula kedudukan Malaysia sebagai pusat pengembangan ilmu Ahli Sunnah wal Jamaah di rantau ini. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menegaskan pegangan itu bukan sahaja mendidik nilai kesederhanaan, malah menjadi asas penting keamanan, kestabilan dan keharmonian. Kerajaan sentiasa komited memastikan usaha dakwah dan tarbiyah di negara dapat diperluas dan diperkukuh. Di samping itu, kerajaan juga sedia bekerjasama dan menyalurkan bantuan kepada para ulama, institusi dakwah dan pertubuhan bukan kerajaan NGO Islam. Dan adalah diharapkan agar institusi dakwah dan NGO Islam akan dapat memainkan peranan penting sebagai rakan negara dalam usaha kita untuk memelihara dan juga memperteguh akidah umat Islam di Malaysia. Saya percaya bahawa usaha dakwah dan tarbiyah yang berterusan ini dapat membina sebuah masyarakat yang beriman, berakhlak, bertakwa, yang merupakan ciri penting sebuah masyarakat dan negara. Beliau berucap pada seminar pencerahan tasawur Ahli Sunnah wal Jamaah di Ibu Negara. Umat Islam juga perlu dilengkapi kekuatan ilmu agar memahami prinsip serta nilai ajaran Islam sebenar. Dengan mendalami akidah, fahaman liberalisme dan pluralisme agama yang jelas terpesong dapat dibendung. Seminar berlangsung 2 hari bermula hari ini. Saya mewakili Malaysia dan Singapura perlu terus mempromosikan usaha interaksi antara rakyat dengan rakyat, terutamanya dalam kalangan generasi muda. Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah bertitah, inisiatif tersebut sangat penting bagi memastikan persahabatan yang terjalin antara kedua-dua negara terus dipelihara. Seri Paduka Baginda bertitah demikian ketika diraikan dalam Majlis Jamuan Negara oleh Presiden Singapura Dr. Tony Tan Keng Yam di Istana Presiden sempena kunjungan Baginda dan Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajah Haminah ke Republik itu. Baginda pada masa sama turut mengalu-alukan kerjasama erat yang terus diperkukuh antara pemimpin tertinggi kedua-dua negara. Recently, in last April, our two Prime Ministers met for the 5th annual Leaders Retreat in Putrajaya.
We are happy that cooperation between our two countries is forging ahead in full steam. We are confident that the various initiatives agreed by our two prime ministers would continue to improve connectivity between the two countries, bringing our economies and peoples closer, contributing towards the realization of the ASEAN community in 2015. Sementara itu, Presiden Singapura Dr. Tony berkata tahun-tahun kebelakangan ini menyaksikan kerjasama antara kedua-dua negara semakin diperkukuh sekaligus mewujudkan hubungan lebih baik Malaysia-Singapura. Ini diterjemahkan melalui beberapa projek usaha sama ikonik yang sedang berjalan, antaranya pembinaan kereta api berkelajuan tinggi atau High Speed Rail dari Kuala Lumpur ke Singapura dan projek rangkaian Rapid Transit Link yang menghubungkan Johor Bahru dengan Singapura. The ties between our countries extend far beyond material interests. We share a storied past. It is especially fitting that, as Supreme Commander of the Malaysian Armed Forces, Your Majesty will be visiting Reflections at Bukit Chandu. The centre commemorates the Battle of Pasir Panjang during World War II. 1,400 brave soldiers from the Malay Regiment made a valiant last stand against an invading force nearly 10 times their size. Such sacrifices by our forebears are well worth our remembrance and reflection. It is also crucial that we pass down our shared heritage to our future generations. Memandangkan Malaysia akan menjadi pengerusi ASEAN tahun depan, Singapura turut menunjukkan minat untuk meneruskan kerjasama rapat demi perpaduan kesemua negara anggota pertubuhan itu. Yang di-Pertuan Agong turut diberi penghormatan menamakan sejenis spesies orkid sempena nama baginda dalam lawatan ke Botanical Garden Singapura hari ini. Orkid dari spesies hybrid Arachnis hookeriana dengan spesies Wanda Sufan Beauty itu diberi nama Aranda Abdul Halim Muazzam Shah dalam satu majlis penamaan khas di National Orchid Garden. Majlis turut disaksikan Menteri di Pejabat Perdana Menteri Singapura Lim Swee Say. Majlis penamaan orkid sempena nama Seri Paduka Baginda hari ini simbolik kepada hubungan mesra dan persahabatan yang terjalin erat antara Malaysia dengan Singapura. Baginda dan Permaisuri kemudiannya turut dibawa meninjau kawasan sekitar taman yang wujud sejak tahun 1859 lagi dan turut dicalon untuk mendapatkan pengiktirafan sebagai tapak warisan dunia oleh UNESCO. Berkeluasan 3 hektar, National Orchid Garden yang merupakan salah satu taman di sini dipenuhi lanskap menarik menempatkan lebih 1,000 spesies orkid selain 2,000 spesies hybrid. Seri Paduka Baginda dan Raja Permaisuri turut berkesempatan melawat Garden by the Bay yang terdapat di Marina Bay, sebuah lokasi pelancongan terbaru Singapura. Paling menarik, taman ini menempatkan 18 buah binaan pokok gergasi buatan manusia dipanggil Super Tree yang turut dilengkapi jambatan Sky Bridge. Setiap satu Super Tree ini berketinggian antara 25 hingga 30 meter dan mempunyai 7 tingkat serta dilengkapi lift. Salah satu daripadanya dipenuhi pelbagai jenis pokok beriklim sejuk seperti lavender, orkid pelbagai spesies, dahlia dan mawar pelbagai warna. Manakala sebuah lagi binaan dom yang juga dipanggil Cloud Forest menempatkan binaan air terjun gergasi. Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri mengakhiri lawatan hari ini dengan mengambil kesempatan bergambar di hadapan air terjun berkenaan diiringi Menteri Pengiring Datuk Fadilah Yusof dan isteri serta delegasi.
Yang di-Pertuan Agong dan Raja Pemansuri Agong hari ini berkesempatan meninjau beberapa lokasi ikonik pelancongan menarik di Singapura setelah diberi penghormatan menamakan sejenis spesies orkid pagi tadi. Seri Paduka Baginda turut dibawa melawat Marina Bay yang menempatkan antaranya Garden of the Bay dan Eye of Singapore. Seperti yang anda lihat, ketika ini saya sedang berdiri di atas sebuah sky bridge yang terdapat di atas Super Tree di Garden by the Bay. Ini salah satu lokasi yang dilawati yang di Pertuan Agong sebentar tadi. Dari atas sini kita dapat melihat perspektif lain pemandangan taman ini. Di sini juga saudara, setiap malam akan diadakan pertunjukan cahaya secara percuma kepada pengunjung. Jumaatun Abdul Ghani dan jurun kamera Muhammad Nasir Muhammad Noor melaporkan dari Singapura untuk berita RTM. Sementara itu, Perdana Menteri Republik itu Lee Hsien Loong turut mengambil kesempatan menghadap Tuanku Abdul Halim di Hotel Kediaman Baginda petang tadi. Kunjungan hormat yang bermula kira-kira pukul 4.30 petang itu berlangsung dalam suasana mesra dan akrab. Lee yang hadir ditemani isteri Ho Ching meluangkan masa kira-kira 30 minit menghadap Baginda dan Tuanku Permaisuri Tuanku Hajah Aminah. Selain Ketua Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Singapura, Datuk Husni Zai Yaakob, turut kelihatan Menteri Pengiring yang juga Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Fadilah Yusof. Sementara delegasi Singapura terdiri daripada Menteri di Pejabat Perdana Menteri Lim Swee Say dan Pesuruhjaya Tinggi Singapura ke Malaysia Ong Keng Yong. Malam ini yang di Pertuan Agong bakal bertemu komuniti Malaysia di Singapura dalam satu majlis makan malam yang diatur Pejabat Suruhanjaya Malaysia. Gelombang kedua Dasar Pandang ke Timur diyakini akan terus menjayakan hubungan diplomatik dan hubungan perdagangan Kuala Lumpur Tokyo selepas ini. Pelaksanaannya yang meliputi pelbagai bidang kerjasama baru antara kedua-dua negara akan disokong penubuhan 3 majlis kerja yang melaporkan secara terus kepada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Melebihi hubungan sediada, kunjungan Perdana Menteri esok ke Tokyo akan membawa ia ke peringkat lebih tinggi. Wartawan Azmah Abdul Wahab telah menyediakan laporan penuh dari Tokyo, Jepun. Azmah. Baik, menambah apa yang dikatakan rakan tugas sebentar tadi, gelombang kedua dasar yang diperkenalkan sejak 30 tahun lalu ini telah memberi banyak manfaat terutama kepada 15,000 rakyat Malaysia, terutamanya para pelajar dan pekerja sektor swasta yang menerima pelbagai latihan dan mempelajari kemahiran daripada Jepun. Manfaat utama sudah tentu pembangunan ekonomi yang telah dinikmati Malaysia bertahun lamanya. Menurut Duta Besar Malaysia ke Jepun, Datuk Syahrudin Maksum, menerusi gelombang kedua yang telah dilancarkan sejak tahun lalu ini, kedua-dua negara kini terutama Malaysia giat meningkatkan angka perdagangan dan pelaburan di antara keduanya. Angka lebih baik pernah dicatat bersama negara dagang ketiga terbesar Malaysia ini sebelum ini berbanding 136 bilion ringgit tahun lalu. Namun diakui bahawa Jepun antara negara dan sahabat baik Malaysia yang sentiasa mengekalkan pelaburan di Malaysia dan mereka percaya Malaysia adalah destinasi pelaburan yang amat berpotensi. Kita dengarkan sedikit petikan sidang media yang diadakan bersama media Malaysia di Tokyo hari ini. Fasa yang seterusnya ialah LEP gelombang kedua. Tidak hanya terhad kepada latihan dan pendidikan, sebaliknya perlu memandang jauh ke hadapan. Ia perlu mempunyai fokus yang lebih strategik, berorientasikan ekonomi dan pelaburan. Ini adalah sejajar dengan agenda transformasi kedua-dua negara, terutamanya dengan program transformasi ekonomi Malaysia dan juga Jepun, Abenomics. Dan dalam sidang media itu juga Datuk Syahrudin turut mengulas pertemuan empat mata yang bakal berlangsung di antara Datuk Seri Najib dan rakan sejawatannya Shinzo Abe sebaik tiba petang esok. Selain pelbagai bidang baru yang boleh diterokai kedua negara menerusi gelombang kedua Dasar Pandang ke Timur, kedua-duanya dijangka akan berbincang mengenai hala tuju hubungan antarabangsa serta mengenai usaha sama yang boleh dimeterai dalam meningkatkan lagi pelaburan di Malaysia sejak tahun 1980. Ketika ini terdapat kira-kira 1,400 syarikat Jepun yang beroperasi di Malaysia dengan jumlah nilai pelaburan lebih 73 bilion ringgit. Perhaps Japan might try to, again, they have indicated their willingness to, as you are aware, they're trying hard to export infrastructures abroad.
So in this respect, I think they are also looking to Malaysia to export infrastructures, and at the same time also to share their expertise and knowledge with regard to this. Apapun hubungan bilateral Malaysia-Jepun sejak hampir 6 dekad lalu menunjukkan tren yang stabil. Walaupun sesekali mengharungi turun lagi angka perdagangan dan pelaburan, namun apa yang lebih penting, hubungan diplomatik antara Kuala Lumpur Tokyo tidak pernah dilanda krisis. Sekian dulu laporan saya, Azma Abdul Wahab, dan juru kamera Syariful Anwar dari Tokyo untuk TV1. Azmah di Tokyo, Jepun. Terima kasih. Sementara itu, lawatan 3 hari Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ke Emirat Arab Bersatu UAE yang berakhir semalam menunjukkan keberhasilan yang menggalakkan menerusi pelbagai perjanjian yang berjaya dimeterai. Ia jelas memperlihatkan hubungan erat antara Malaysia dan UAE dalam membuka ruang kerjasama pelbagai bidang. Laporan rumusan akhir lawatan bersama Syahril Sarapudin. Datuk Seri Najib antara yang cukup bertuah kerana dihamparkan sambutan besar-besaran termasuk diberi penghormatan menerima tabik hormat pada sambutan rasmi di Istana Mushrif. Tidak semua ketua negara diraih sedemikian dan ia satu kebanggaan apabila Putera Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed Zaid Al Nahyan sendiri mengalu-alukan lawatan delegasi Malaysia. Lebih manis, Perdana Menteri turut dianugerahkan pingat union oleh UAE. Ia merupakan pingat tertinggi yang diberikan kepada ketua negara. Lawatan lebih signifikan apabila beberapa MOU berjaya dimeterai. Ini termasuk perjanjian pembinaan kompleks masjid di Ibu Negara Kuala Lumpur yang bakal menjadi suatu pembangunan ikonik di Malaysia. Melalui perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Malaysia melalui One Malaysia Development Berhad 1MDB dan pihak berkuasa am Hal Ehwal Islam dan Wakaf Awqaf UAE, ia dijangka mampu menampung kira-kira 30,000 jemaah pada satu-satu masa. Apa yang telah pun dimeterai dan apa yang telah pun diumumkan dalam lawatan ini adalah amat signifikan, termasuk kerjasama dalam bidang pertahanan, sumbangan mereka untuk membina kompleks masjid dan Islam yang terbesar, dan juga kerjasama dalam bidang-bidang pelaburan yang lain, dan hari ini dengan Felda dan pihak Lulu. Jadi ini menunjukkan bahawa UAE ini rakan strategik. Hari terakhir lawatan, Datuk Seri Najib Tun Razak turut diberi penghormatan untuk menyaksikan perbarisan khas sempena latihan bersama tentera Malaysia dan Emirat Arab Bersatu UAE yang dikenali Desert Tiger. Perbarisan khas itu merupakan manifestasi kepada terjalinnya kerjasama erat dalam bidang pertahanan antara kedua-dua negara. Beliau turut menyaksikan MOU antara Felda dengan Lulu International Group bagi penubuhan pasaraya besar Lulu di Malaysia. Ia bakal menjadi pasaraya 100% halal pertama yang dioperasikan secara bersama dan akan mula beroperasi pertengahan tahun depan. Lulu akan import lebih kurang 34 juta dolar Amerika import produk dari Malaysia untuk tahun 2013 dan 50 juta untuk tahun 2014, dan selanjutnya jumlah ini akan terus meningkat. Felda akan menyediakan kemudahan hypermarket, bangunan hypermarket untuk disewa oleh Lulu, dan akan juga bekerjasama untuk membantu Lulu mewujudkan apa yang dikatakan state of the art logistics center. Dalam rangka lawatan yang padat, Datuk Seri Najib turut melakukan kunjungan hormat ke atas Yang Teramat Mulia Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Naib Perdana Menteri dan Pemerintah Dubai. Ia antara lain memberi penekanan khususnya dalam memberi peluang kepada lebih banyak syarikat-syarikat Malaysia untuk melabur di negara itu. Demikian rumusan lawatan Datuk Seri Najib ke Abu Dhabi dan Dubai yang dianggap beliau sebagai suatu keberhasilan yang menggalakkan. Kita semua mengharapkan agar hasil MOU yang dicapai akan memberikan manfaat besar kepada rakyat Malaysia secara khususnya. Dari Abu Dhabi, saya Syahril Sarapudin dan juru kamera Cik Omar Ahmad melaporkan tirai. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bersembunyi dalam pasaraya, 3 suspek larikan RM300,000 dari mesin ATM. Paparannya seketika nanti.
Masih bersama Berita Nasional. Barisan Nasional BN tidak menggunakan pendekatan menyerang peribadi calon sebagai strategi kempen pada pilihan raya kecil PRK Parlimen Teluk Intan. Sebaliknya, Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Seri Ahmad Syabri Cik menegaskan yang BN menumpukan kepada penjelasan mengenai dasar kerajaan dan rekod positifnya dalam tempoh menerajui negara selama ini. Jelas beliau, mana-mana pihak tidak seharusnya menyerang peribadi calon yang bertanding kerana ia bukan budaya politik sihat. Bagi pengundi, mereka diminta lebih praktikal untuk membuat pilihan berikutan calon yang selari dengan kerajaan negeri dan persekutuan bakal memberi khidmat terbaik kepada rakyat. Dalam pada itu, tindakan PAS yang membantu kempen DAP pada pilihan raya kecil Parlimen Bukit Gelugur dan Teluk Intan dilihat menggambarkan sikap tidak berprinsip PAS. Ia biarpun DAP secara lantang menentang pelaksanaan hudud di negara ini. Mereka tak mahu laksanakan hudud pun kerana takut pada DAP. Dan saya percaya bahawa DAP akan menggunakan pilihan raya Bukit Gelugur dan juga pilihan raya di Teluk Intan sebagai semacam national referendum ataupun pungutan suara orang ramai bahawa mereka tolak ataupun menerima DAP. Kalau DAP menang, maknanya rakyat telah menolak hudud yang dibawa oleh PAS. Dan ini adalah merupakan suatu pertentangan ideologi yang terpaksa PAS pikul. Langkah tersebut juga sekaligus membuktikan perjuangan PAS dalam isu hudud hanya bermotifkan politik. Memahami masalah rakyat dan kerap turun padang. Itu antara kriteria dihasratkan para pengundi kerusi Parlimen Teluk Intan terhadap bakal wakil rakyat yang akan mewakili suara mereka di Parlimen. Sebahagian daripada lebih 60,000 pengundi berdaftar yang ditemui RTM berpendapat siapapun yang bakal dipilih, kepentingan rakyat perlu diutamakan dan rajin bekerja. Itu ajalah saya cakap. Bantu orang rakyat sudahlah. Siapa menang ke kalah ke tak kesamnya. Kita mari tengok orang rakyat apa macam. Boleh hidup, okey. Siapa datang pun bagi rakyat senang. Bila rakyat senang, siapa tanding pun boleh menang. Tapi kalau rakyat tak ada orang tengok selalu macam ni bila jumpa macam tarak sana tarak orang susahlah. Macam ini rumah sampai 300-400 ribu. Macam mana orang yang beli? Teksi driver berapa ringgit satu hari? Patut kita mau fikir itu. Panggil fikir itu saja. Kita mesti mau lajin orang mesti sabar lajin. Tapi saya ingat nombor satu ini tempat kita biar baiklah. Ya lain tempat mari macam mana berkorang sekiranya. Pengundi bandar membangun yang meliputi kawasan sawah, ladang dan kampung ini juga berharap calon yang dipilih kelak mampu memperbaiki keadaan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Daripada segi sosial lah kat sini, banyaklah yang saya nampak perkara-perkara yang saya rasa tak perlulah saya nak cerita kat sini lah. Itu saja saya nak berubah. Jadi kita mau minta apa, mau bikin apa. Apa-apa tak ada bikin, kita kat sini miaga okey sudah lah lagi apa. Dia menang, dia butuh. Macam dia menang kita mau makan dia. Lah kalah kita mau makan dia juga lah apa. Golongan berpendapatan tidak menentu seperti pemandu teksi juga berharap nasib mereka lebih terbela di bawah kepimpinan bakal wakil rakyat baru. Kita mau pasang gas kalau lagi senang sikit. Boleh tolong kerajaan boleh tolong bagi duit ke untuk bakal pasang gas. Kita pun sini cari makan banyak susah. Keharmonian penduduk pelbagai kaum yang 65% daripadanya pekerja sektor pertanian, 15% pekerja awam dan swasta, 15% berniaga dan 5% lain-lain sumber pendapatan ini juga berharap dapat dimantapkan. Tapi dia bikin baik-baik kasih kita tiga bangsa punya otak hingan jam atau tolong kita sama-sama lah Melayu, Cina, India kita benda abang alih bukan? Dia macam hingan juga lah. Tindakan pucuk pimpinan DAP memilih Diana Sofia sebagai calon bertujuan menyelesaikan pertikaian antara dua puak dalam parti itu yang berebut
untuk meletakkan calon mereka. Timbalan Pengarah Jentera Pilihan Raya BN di Teluk Intan, Datuk Chang Koo Yew berkata, pemilihan Diana Sofia bukan sahaja tidak adil kepada Diana tetapi juga kepada pengundi Teluk Intan kerana ia tidak memenuhi hasrat, kepentingan dan harapan mereka. Menurut Datuk Chang, Diana tidak memahami isu dan kepentingan penduduk Teluk Intan kerana beliau bukannya penduduk asal Teluk Intan. Jadi bagaimana beliau boleh memberi khidmat terbaik kepada penduduk Teluk Intan? Pemilihan kandidat juga dalam membukti sekali lagi bahawa kesombongan pucuk pimpinan DAP. Saya tahu DAP ada orang yang layak di peringkat bahagian, ada yang berasal dari Teluk Intan. Dan semua faktor-faktor tersebut ditepikan. So they don't even look at the Teluk Intan bahagian interest. They prefer the parachute somebody from Johor to turun di Teluk Intan. Seorang yang langsung ada kaitan dengan Teluk Intan. Seorang yang tidak memahami isu yang dihadapi oleh penduduk-penduduk Teluk Intan. Sehubungan itu, Datuk Chang meminta pengundi Teluk Intan memberi peluang sekali lagi kepada calon BN Datuk Mas Yew Keong untuk kembali berkhidmat kepada mereka. Beralih ke pilihan raya kecil Parlimen Bukit Gelugur. Pengundian awal melibatkan 148 pengundi berdaftar akan dijalankan esok. Dalam pada itu, 97% persiapan untuk PRK Bukit Gelugur 25 Mei ini sudah pun siap. Dan ia meliputi persediaan peti undi, dakwat, kertas undi dan latihan kepada para petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Menurut pemangku pengarah SPR Negeri Azizal Ahmad, persiapan dibuat sejak 24 April lalu selepas mesyuarat khas SPR diadakan. Seramai 1,095 petugas SPR terlibat sepanjang tempoh PRK, termasuk menempatkan mereka di 21 saluran mengundi. So tinggal untuk semakan daripada KTM. So persiapan kalau boleh saya bagi dari ikut persentage, lebih kurang 97% kita dah siap. Dakwat dan kertas undi pun telah siap dicetak dan dibekalkan. So semuanya kita menunggu pada 24 hari bulan ini kita akan bawa ke Dewan Seri Pinang untuk semakkan peti undi. Seterusnya kita akan terus ke pusat-pusat mengundi lah seawal jam 6 pagi pada 25 hari bulan. Sementara itu, 4 saluran disediakan untuk pengundian awal esok iaitu Tadika Kemas, Markas Pasukan Gerakan Merin Wilayah 1 Batu Uban, Balai Polis Air Hitam, Balai Polis Bandar Baru Air Hitam dan Dewan KD Seri Pinang. Ia melibatkan 148 pengundi iaitu 48 tentera dan 100 anggota Pasukan Gerakan AM serta pasangan mereka. Seramai 82,431 pengundi berdaftar di Parlimen itu. Daripada jumlah tersebut, 74% pengundi Cina, 14% Melayu, 11% India dan selebihnya lain-lain bangsa. Pilihan raya kecil Parlimen Bukit Gelugur diadakan berikutan kematian penyandangnya Karpal Singh pada 17 April lalu. Pada pilihan raya umum ke-13, Karpal menang kerusi itu dengan majoriti 42,706 undi, mengalahkan calon BN Teh Beng Yam yang memperoleh 13,597 undi. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Abdul Rahim Hanafi memberi amaran kepada ahli politik supaya tidak mempertikai tugas polis dalam menjaga keselamatan awam sepanjang tempoh pilihan raya kecil Bukit Gelugur. Beliau kesal apabila mengetahui terdapat segelintir ahli politik yang memburukkan polis dalam ceramah kempen mereka. Datuk Abdul Rahim melahir kekesalan itu setelah Adun Seri Delima RSN Raya dalam ceramahnya di Kampung Hijau Air Hitam pada Ahad lepas mengatakan polis bersifat pilih kasih apabila tidak hadir ketika majlis pengebumian mendiang Karpal Singh namun memberi tumpuan khas pada pilihan raya kecil itu. Tak mestinya BM tak bertanding, polis tak bertugas. Polis menjaga keamanan, polis menjaga keselamatan seluruh masyarakat. Bukan menjaga di kawasan pilihan raya sahaja. Kenapa nak pertikaikan polis banyak ataupun sikit? Kalau polis banyak lagi bagus, tempat berkenaan aman damai.
Beliau ditemui media selepas merasmikan persidangan Polis Bantuan Pelabuhan-Pelabuhan Malaysia Penggal ke-8 di Georgetown. Dato' Abdul Rahim turut menggesa calon yang bertanding mengamalkan sikap berhemah semasa berkempen dan mematuhi peraturan yang ditetapkan bagi memastikan proses pilihan raya berjalan lancar dan berlangsung dalam keadaan aman. Dalam perkembangan lain, beliau memberitahu sempena hari pengundian awal esok, 96 anggota polis dan 48 anggota tentera akan mengundi di 4 kawasan, iaitu Tabika Kemas Markas Gerakan Marine Wilayah 1 Batu Uban, Balai Polis Air Hitam, Balai Polis Bandar Baru Air Hitam dan KD Sri Pinang di Glugur. Pilihan Raya Kecil P076 Teluk Intan. Rit Pilihan Raya 8 Mei 2014. Notis Pilihan Raya 9 Mei 2014. Hari penamaan calon 19 Mei 2014. Hari pengundian awal 27 Mei 2014. Hari pengundian biasa 31 Mei 2014. Keuangan Islam di Malaysia telah mengalami pertumbuhan yang pesat dengan jumlah aset perbankan Islam mencecah 494.5 bilion ringgit, manakala jumlah deposit bernilai 386.2 bilion ringgit tahun lalu. Momentum pertumbuhan ini dijangka berterusan pada 2014 dipacu angka keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama yang kukuh pada 6.2%. Timbalan Menteri Keuangan Datuk Ahmad Maslan berkata kerajaan yakin jumlah pembiayaan keuangan Islam di Malaysia akan meningkat kepada 40% menjelang 2020. Ia berikutan sistem keuangan berlandaskan syariah semakin menjadi pilihan pengguna di negara ini berbanding sistem konvensional. Nisbah pasaran ataupun market share bagi perbankan Islam di peringkat dunia, negara Malaysia menduduki tempat yang ketiga selepas Iran dan juga Arab Saudi. Dari segi nisbah pasaran ataupun market share bagi takaful, Malaysia nombor 2 selepas Arab Saudi, dan dari segi market share sukuk ataupun Islamic bond, tempat pertama ataupun terbesar dalam dunia. Dari segi 3 pengukuran itu jelas menunjukkan bahawa sistem keuangan Islam kita menunjukkan prestasi kemajuan yang menggalakkan. Dalam pada itu, segmen perbankan Islam meliputi insurans dan takaful dijangka menyumbang masing-masing pada 11.1 bilion ringgit dan 13.1 bilion ringgit kepada pendapatan negara kasar menjelang 2020. Beliau ditemui media selepas merasmikan persidangan audit syariah 2014 di Ibu Negara. Persidangan diadakan selama 2 hari bertujuan melatih modal insan yang cekap dalam audit berlandaskan sistem syariah. Industri takaful dan insurans am di Malaysia sudah bersedia untuk melaksanakan cukai barang dan perkhidmatan GST menjelang 1 April 2015. Menurut Pengarah Institut Insurans Malaysia, Datuk Syed Mohib Syed Kamaruzaman, kebanyakan penyedia insurans telah melantik perunding cukai bagi memastikan sistem itu dilaksanakan dengan lancar. So there has been a detailed planning and detailed initiatives within each company to roll this out, and then there's also seeing how the new GST is going to impact upon the backroom systems. Beliau menyatakannya pada sidang media sempena Konvensyen Tuntutan Insurans Antarabangsa ke-4 2014 di Ibu Negara. Turut hadir Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Datuk Seri Ahmad Bashar Muhammad Hanifah. Tahun lalu, industri takaful dan insurans am merekodkan peningkatan dalam tuntutan bersih yang ditanggung NCI berjumlah 7.09 bilion ringgit berbanding 6.48 bilion ringgit pada 2012. Perlindungan pemotoran kekal sebagai penyumbang terbesar bagi NCI pada tempoh tersebut, diikuti kebakaran serta perubatan dan kesihatan. Bertemu kembali. Sejumlah 14,884 pengguna data serta organisasi pengguna data memohon didaftarkan dengan Jabatan Pelindungan Data Peribadi sehingga April lalu, dan ia
tanda komitmen mereka untuk melindungi data peribadi pengguna. Jelas Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Syabri Cik, jumlah tersebut melebihi sasaran ditetapkan iaitu sebanyak 8,500 permohonan. Menurut Datuk Seri Ahmad Syabri, komitmen yang ditunjukkan pengguna data tersebut selaras dengan penguatkuasaan Akta Pelindungan Data Peribadi 2010, Akta 709 pada 15 November tahun lalu. Ia diperkenal bagi mencegah penyalahgunaan data peribadi orang awam untuk tujuan komersial. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat kita alu-alukan kerana ia menunjukkan bahawa respons ataupun tindak balas daripada industri yang terlibat begitu menggalakkan. Begitu banyak sekali yang telah tampil ke depan untuk membuat pendaftaran bagi comply kepada akta yang baru diperkenalkan ini. Sambutan tersebut menggambarkan komitmen dan kesungguhan pengguna data menerima perubahan dari segi persekitaran, perundangan dan perniagaan baharu serta menjadikan pematuhan sebagai proses berterusan. Datuk Seri Ahmad Syabri menyatakannya dalam sidang media berkaitan status pendaftaran pengguna data di Putrajaya. Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, Akta 709 tersebut diluluskan pada April 2010 sebagai sebahagian matlamat dasar ke-10 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Ia bagi menjamin keselamatan maklumat serta kebolehpercayaan dan keutuhan rangkaian dalam pelindungan data di Malaysia. Bagi memudahkan proses peralihan dan penyesuaian pihak industri dengan suasana kawal selia yang baru, ia dilaksana mengikut 3 fasa dengan fasa terakhir dijangka dapat dilaksana Oktober ini. Sabah melakar kejayaan dalam pembangunan infrastruktur dengan pembinaan terowong berkembar pertama dari Jalan Universiti Teknologi Mara UiTM ke Pelabuhan Sepanggar yang dijangka siap April tahun depan. Terowong berkembar dinamakan Terowong Pelabuhan Sepanggar bernilai 66 juta ringgit dilaksanakan Kementerian Pembangunan Infrastruktur Sabah yang mengaplikasikan konsep teknologi hijau. Terowong berkembar yang dibina di kawasan perindustrian Teluk Sepanggar, Kota Kinabalu itu kini siap 73% dan dijangka siap sepenuhnya April tahun depan. Apabila beroperasi kelak, ia dijangka dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas di kawasan sekitar. Projek terowong berkembar sejauh 600 meter itu merupakan sebahagian daripada 2.5 km jalan Sepanggar dan mampu memendekkan perjalanan sejauh 7 km berbanding jalan yang sedia ada. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Musa Aman ketika melancarkan upacara pecah lalu terowong berkenaan berkata, projek yang menggunakan teknologi tunneling itu sesuai dengan bentuk muka bumi negeri Sabah dan menyokong usaha memelihara alam sekitar. Sabah memang terkenal sebagai environmental friendly. Kita mempunyai polisi-polisi yang tersedia ada. Jadi oleh itu kita sentiasa mengalu-alukan dan merasa begitu bangga dengan adanya atau wujud terowong ini. Selain dari memberi keselesaan, memberi kesenangan kepada para peniaga, para pengguna, ia juga menjadikan tambah kita sentiasa cantik dan indah. Pelaksanaan projek itu sejajar janji kerajaan untuk memastikan keselesaan rakyat, khususnya aspek pembangunan infrastruktur jalan raya. Beliau turut memaklumkan yang kerajaan akan mempertimbang untuk membina 3 lagi projek seumpama itu di beberapa lokasi strategik pada masa depan. Universiti Sains Malaysia USM menafikan pensyarah fakulti perubatannya berhenti beramai-ramai dan berhijrah ke universiti lain atau hospital swasta. Pemangku Naib Chancellor USM, Profesor Datuk Dr. Muhammad Jantan mengakui ada pensyarah yang berhenti tetapi bilangannya kecil. Sebuah akhbar berbahasa Inggeris hari ini melaporkan USM kehilangan 38 pensyarah perubatan dalam tempoh 6 bulan. Mereka dikatakan tidak berpuas hati dengan jumlah gaji dan beban kerja. Menurut Profesor Datuk Dr. Muhammad, perkara yang berlaku di kampus USM Kubang Krian, Kelantan itu adalah fenomena biasa. Apa yang dilaporkan dalam akhbar, memang ada kebenaran, tapi bilangan dia tidaklah setinggi yang dilaporkan. Sebab kalau kita lihat daripada statistik yang kita ada, sebenarnya hanya 5 orang saja yang tinggalkan USM sejak awal tahun.
Tahun sudah mungkin ada lebih kurang 20. Tapi kalau daripada 20 tu, kalau ikut pecahan-pecahan, ada yang bersara, ada yang pergi ke IPT lain, ada yang pergi ke swasta, ada yang pergi ke Kementerian Kesihatan. Jadi pada saya, pemindahan daripada satu tempat tu ke satu tempat tu tidak merugikan negara. Sebenarnya USM ni seolah-olah melatih kepakaran untuk keperluan institusi lain yang memang memberikan khidmat kepakaran medical kepada institusi yang diperlukan. USM sedar dengan fenomena itu dan semua tindakan proaktif sedang dijalankan bagi mengatasinya. Profesor Datuk Dr. Muhammad berkata USM kampus Kubang Krian mengambil kepakaran asing dan tempatan bagi mengisi jawatan yang dilepaskan dan menyifatkan perkara itu sebagai isu biasa dan tidak kritikal seperti yang dilaporkan. 3 suspek berjaya melarikan wang tunai lebih RM300,000 selepas memecahkan 2 buah mesin ATM dalam sebuah pasaraya di Setia Alam, Selangor awal pagi tadi. Suspek dipercayai bersembunyi di dalam pasaraya sementara menunggu waktu operasinya tamat. Menurut Ketua Polis Daerah Shah Alam ACP Azizman alias, kejadian disedari oleh pengawal keselamatan kira-kira 5.30 pagi tadi. Rakaman kamera lita tertutup CCTV menunjukkan ketiga-tiga suspek bersembunyi di kawasan Medan Selera Pasaraya dan menggunakan tangga untuk naik ke tingkat 2 yang menempatkan 4 buah mesin ATM. Imej salah seorang suspek berjaya dirakam selepas dikesan cuba merosakkan kamera CCTV manakala rakannya memakai topeng. Suspek kemudian memecahkan mesin ATM menggunakan gas oksi. Beberapa peralatan yang digunakan oleh suspek juga ditemui. Kes disiasat mengikut Seksyen 395 Kanun Keseksaan. Tentera Thailand mengisytiharkan undang-undang tentera di seluruh negara itu berkuat kuasa serta merta awal pagi tadi. Perintah itu diumumkan stesen televisyen tentera TV5 Channel pada 3 pagi bertujuan memulihkan keamanan dan ketenteraman di negara itu. Anggota tentera dikerah mengawal stesen televisyen di Bangkok. Undang-undang tentera itu diumumkan di tengah-tengah persediaan penyokong pro-kerajaan kumpulan baju merah dan anti-kerajaan untuk mengadakan perhimpunan terbesar minggu ini. Penyokong baju merah berhimpun di Jalan Aqsa di pinggir Bangkok, manakala penyokong anti-kerajaan berada di beberapa lokasi di Bangkok. Kumpulan anti-kerajaan Reformasi Demokratik Rakyat PDRC membatalkan perhimpunan jalanan hari ini berikutan pengisytiharan undang-undang tentera itu. Di bawah undang-undang tentera, penunjuk perasaan hanya dibenarkan mengadakan perhimpunan di kubu masing-masing dan tidak boleh bergerak. Tentera mengisytiharkan undang-undang tentera selepas kedua-dua pihak yang bertelagah dalam politik Thailand gagal bersetuju untuk menyelesaikan kemelut politik di negara itu. Menjelang Sukan Malaysia Sukma 2014 di Perlis, penilaian telah dilakukan dan segala-galanya sudah bersedia. Jabatan Kerja Raya JKR menyerahkan 2 venue kontroversi, pusat akuatik dan badminton, kepada kerajaan negeri bagi meneruskan persiapan terakhir sebelum acara bermula pada 24 Mei ini. Bagaimanapun jelas Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin, kerajaan negeri perlu mendapatkan pengesahan tahap piawaian dan keselamatan dari Persatuan Renang Amatur Malaysia ASUM. Kerajaan negeri sekarang ini cuma perlu dapat pengesahan daripada Kesatuan Renang Amatur Malaysia ASUM, dan apabila ASUM dapat memberi pengesahan bahawa kompleks kolam renang itu mengikut piawaian dan selamat, maka kolam renang itu boleh digunakan untuk Sukma. Jadi semua venue telah diserahkan oleh JKR kepada kerajaan negeri. Sedikit tersasar dari jadual penyerahan asal iaitu 15 Mei lalu, pusat akuatik dan badminton akhirnya berjaya disiapkan dan diserahkan kepada kerajaan negeri Perlis. Dalam pada itu, Khairi menjelaskan pihaknya tidak bercadang untuk menghadkan penganjuran sukan permotoran di negara ini. Ini berikutan kemangan maut yang berlaku di litar antarabangsa Sepang SIC baru-baru ini.
penganjuran sukan pemotoran, sebab sukan pemotoran adalah antara sukan yang popular yang dapat sambutan yang begitu hebat, bukan hanya daripada penunggang motosikal tapi daripada peminat juga. Jadi apa yang kita harus buat adalah untuk sentiasa meningkatkan aspek keselamatan, ya. Tetapi untuk buat keputusan yang terburu-buru nak batalkan program, saya rasa kita belum lagi sampai tahap. Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Tengku Abdullah Sultan Haji Ahmad Shah enggan mendedahkan visi dan misinya andai dipilih sebagai Presiden FAM pada Kongres FAM hujung minggu ini. Baginda lebih senang untuk merahsiakannya. Tengku Abdullah lebih gemar untuk mendiamkan diri kerana menganggap saingan 3 penjuru merebut jawatan Presiden dilihat sangat mencabar. Kalau saya cerita sekarang tak ada surprise lah. So keep it, save the best for last. Saya mesti ada visi, mesti ada misi. Kalau tidak, tak ada mana saya cuba nasib saya di FAM. Tak begitu. Saya pun tengok sendiri, saya dah tukar sikit MSc. Itu saya punya, apa kata, credential saya lah. I will not stay there if I don't make any changes. Believe me. Tengku Abdullah akan bersaing dengan ayahandanya yang juga Presiden FAM ketika ini, Sultan Ahmad Shah, dan Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Johor PBNJ Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Tengku Abdullah juga enggan mengulas lanjut tentang masa depannya bersama Konfederasi Hoki Malaysia KHM andai baginda dilantik sebagai Presiden FAM. 5 pemain hoki yang beraksi di Piala Cabaran 1 di Kuantan Pahang bulan lalu sah digugurkan daripada skuad kebangsaan yang akan beraksi di The Hague, Belanda. Ketua Jurulatih Hoki Malaysia Muhammad Damarash Abdullah menjelaskan senarai nama akan dibawa ke pengurusan tertinggi KHM Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah. Daripada kira-kira yang patutlah kira-kira diumumkan, kira-kira 5 orang pemain akan jadi 5 orang pemain berbeza daripada sisi Wan. Ketika di Kuantan, Muhammad Damarash memaklumkan maksimum pemain yang digugurkan untuk pemilihan ke Piala Dunia 2014 adalah 3 orang. Namun, atas faktor-faktor tertentu, Muhammad Damarash mengubah pendiriannya. Target utama kita is di Asian Game dan kira beberapa orang pemain yang kira mungkin form dia tak bagus sebelum ni yang kita tinggalkan dia orang tetapi bila semua rasa pemain ni patut dikira beri peluang untuk kira pergi di Piala Dunia pun kira bukan tempat yang kira kita perlu berada di terbaik so kita ambil kira situasi itu Menurut Timbalan Presiden Datuk Nur Azmi Ahmad, senarai muktamad 18 pemain hoki ke Piala Dunia The Hague, Belanda akan diumumkan esok di pejabat KHM di Bukit Jalil. Skuad hoki negara akan berangkat ke Belanda pada 23 Mei untuk menghadapi 3 perlawanan persahabatan termasuk menentang tuan rumah Belanda. Masih lagi dengan persiapan menjelang aksi hoki Piala Dunia di The Hague, Belanda hujung bulan ini. Senarai akhir 18 pemain yang akan menggalas cabaran Malaysia sudah pun dimuktamadkan Ketua Jurulatih Skuad Hoki Kebangsaan Muhammad Damarash Abdullah. Namun, senarai itu hanya akan diumumkan Konfederasi Hoki Malaysia KHM. Penantian peminat hoki tempatan dan debaran pemain kebangsaan ke Piala Dunia kini sudah pun terjawab. Awal pagi tadi, Ketua Jurulatih Skuad Hoki Negara Muhammad Damarash Abdullah mengutarakan janji membuat pemilihan terakhir 18 pemain yang akan beraksi di Belanda. Muhammad Dharma menjelaskan tiada istilah pilih kasih pada pemilihan kali ini kerana hanya yang terbaik akan dibawa ke The Hague. Sementara itu, penjaga gol Hoki Negara S. Kumar antara nama yang bakal mendapat tempat dalam skuad negara. Personally, saya memang feel macam saya tahu saya ada confidence saya akan pergi World Cup, tapi saya always ada attitude yang saya macam masih lagi kena train. Sebab kalau saya dah rasa diri saya dah saya dah ada kat situ, that means saya akan susah untuk saya nanti saya tak akan buat effort yang macam sekarang saya buat. Walaupun macam sekarang saya ada chance saya pergi World Cup lebih tinggi, tapi saya memang kena buat benda yang sama macam biasa. Kalau saya dah macam ambil benda tu easy, nanti saya akan leka ambil sambil level dan itu tak bagus untuk seorang atlet lah. Penajaan RM4 juta buat Konfederasi Hoki Malaysia KHM dari Yayasan Saim Darby
Ia menjadi satu suntikan semangat buat KHM dalam mempersiapkan skuad menghadapi kejohanan penting Piala Dunia Hoki di The Hague, Belanda. Dengan penajaan, diharapkan segala isu berbangkit dapat diselesaikan dengan baik. Tajaan selama 2 tahun bermula 1 Julai 2014 hingga 30 Jun 2016 merangkumi segala kemudahan logistik serta kelengkapan pasukan hoki lelaki dan wanita yang akan beraksi di kejohanan antarabangsa. Ahli Majlis Yayasan Saim Dhabi, Datin Paduka Zaitun Othman menjelaskan sukan hoki dilihat sebagai prospek cemerlang negara. This is a chance for us to bring the hockey up to the glory days again, and also to create world-class athletes. So this is our opportunity, so we don't want to miss it, so we decided to go into it. Cek tajaan disampaikan kepada Presiden Konfederasi Hoki Malaysia KHM, Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah. Tengku Abdullah berterima kasih kepada Saim Dhabi dan ia nyata memberi suntikan semangat kepada pemain negara yang akan mengelas cabaran ke Piala Dunia penghujung Mei ini. Berita Nasional 8 malam berakhir di sini dan sebelum berpisah kita saksikan visual bangunan kontena terpakai di Universiti Malaysia Pahang UMP di Kuantan. Setinggi 3 tingkat dan mempunyai 72 bilik, ia turut menggunakan bahan binaan lain dihasilkan daripada sisa buangan industri. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam satu Malaysia.